Ada satu pula video, mereka ni pun nakai duk potong buat macam-macam duk masuk ni. Orang duk baca ni pun bukan semua. Saya tak mau kata apa lah mereka ni. Kan? Mai pula satu potong video pula, cerita pasal malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah. Yang di dalam rumah itu ada surah, ada gambar dan ada anjing. Malaikat tak masuk dalam rumah. Hadis tu mai cerita malaikat tak masuk rumah siapa? Rumah Nabi. Pasal bawah pangkin rumah Nabi ada anjing. So kita pun hurai hadis tu. Kitab lah, baca kitab. Masuk mai seorang lagi ni, pasukan berani mati ni. Masuk. Masuk mai pula. Dia kata, awak anjing ni hina sangat ke? Dia tanya aku tu. Dia kata, awak anjing ni bukan Allah buat dia ke? Bukankah Allah yang mencipta anjing? Dia kata, kalau dah anjing ni hina sampai macam tu, buat apa Allah pergi cipta anjing ni? Tuan pening tak? Pening tuan-tuan. Dia kata, kalau anjing ni pergi jadi dihina kerana dia kotor, kerana dia busuk. Orang hari ni belah anjing ni sebagai pet. Dia kata, sebagai binatang kesayangan. Anjing ni mandi lagi kerap pada tuan dia. Anjing ni shampoo badan dia. Takkan kalau anjing yang dibelah, dirawat dengan baik, shampoo, dibagi mandi dan sebagainya, kalau anjing macam ni ada dalam rumah, awak malaikat tak masuk juga ke? Dia tulis begitu. Lepas tu ada pula satu geng dia juga sama berani mati ni. Masuk pula seorang lagi. Dia kata apa? Ni saja ulas. Ni ulasan ni nanti masuk, dia nanti ulas balik ni. Dan saya punya kebiasaan pula, saya tak rajin ulas pun. Orang tulis apa pun saya tak rajin ulas. Tapi yang ni rasa macam nak ulas. Rasa macam nak ulas. Ada lagi satu tulis, lebih nampak macam cerdik. Lebih nampak macam. Nampak macam tu dalam pengikat kata. Lebih nampak macam cerdik. Dia kata apa? Dia kata sebenarnya Nabi tak kata pun benda ni. Cerita yang kata anjing ada dalam rumah, malaikat tak masuk ni, dia kata Nabi tak kata pun. Dia kata hadis tu adalah menipu atas nama Nabi. Dia kata pasal apa? Ini yang kata nampak macam cerdik ni. Dia kata apa? Pasal dalam Quran, 30 juzuk Quran, tak ada sebut pun pasal anjing ni najis dah hina ni. Quran tak sebut pun. Cerita menghina anjing, yang kata kalau anjing ada dalam rumah malaikat rahmat tak masuk ni, ini cerita hadis. Dan sebenarnya dia kata bukan Nabi kata. Orang yang pergi kata, dia pergi lungguk benda ni. Dia kata Nabi kata. Mereka ni menipu atas nama Nabi. Dia kata. Dia tulis macam tu pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tidak faham disiplin ilmu hadis. Dia tak faham. Kalau dia belajar mustalah hadis ni, ilmu hadis ni, dia tak akan berani kata hadis macam tu. Hadis apabila diklasifikasi sebagai sahih, dahsyat tuan-tuan. Piawaian untuk nak mengatakan hadis itu sahih, dia punya standard dia punya piawaian dia cukup tinggi. Dan kalau dia mengaji bab ni, bab ilmu mustalah hadis ni, kalau dia mengaji, dia tahu macam mana nak menghormati hadis sahih ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, senang manusia apabila dia tidak belajar ilmu. Senang. Dia boleh tulis apa saja, dia boleh komen apa saja. Kebenarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya tak mau cakap banyak. Ni geng ni dia tak mau pakai hadis. Itu cerita dia. Cerita dia pusing mai. Dia nak abang hadis ni tak boleh pakai. Dia nak pakai Quran saja. Itu cerita dia. Dan bagi golongan yang meragui hadis ni, simple saja kita kata dia. Betul hang tak mau pakai hadis? Betul hang meragui hadis? Betul hang menolak sebahagian daripada hadis? Betul ke? Baik. Hang tahu tak? Cerita orang mati, nak kena mandi, nak kena kapan, nak kena semayang, nak kena ke bumi ni, tak ada dalam Quran. 30 juzuk Quran baca, tidak ada satu ayat pun cerita pasal pengurusan orang mati. Tak ada.
Cerita orang mati, nak kena mandi, nak kena kapan, nak kena semayang, nak kena ke bumi, ini semua cerita hadis. Kalau betul hang tak mau pakai hadis ni, anak mati esok pesan tinggal dekat anak bini. Ayah mati esok, jangan duk mandi, jangan duk kapan, jangan duk semayang, jangan duk tanam. Ayah nak duk kata ni. Ya, pasal apa? Pasal ayah tak percaya ni hadis-hadis ni semua. Ni semua masalah mereka cerita ni, semua orang reka dia pabuh kat Nabi. Ayah tak percaya. Ayah mau buktikan keyakinan ayah ni macam tu. Ayah tak mau ni panggil orang masjid mai, duk mandi, duk kapan, duk semayang, duk tanam ni semua ayah tak mau. Sebab benda ni tak ada dalam Quran. Betul hang boleh buat macam tu, hang tak double standard dalam agama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak, ada hadis ni hang nak terima, hadis ni hang nak tolak, maknanya hang double standard. Hang ada dua pendirian. Satu pendirian tak mau hadis, satu pendirian nak pakai hadis. Tak mau double standard. Kita dalam hal beragama, dalam soal kita nak stand atas kebenaran, kita kena satu standard aja. Aku terima Quran, aku terima hadis yang disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Aku terima. Aku beriman dengan dua benda ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu akhir zaman tuan-tuan, yang timai benda-benda macam ni semua. Baik. So dia kata di sini, masalah syaitan itu, adakah syaitan ni makan? Sekiranya tidak makan, maka apa maksud hadis tadi yang kata syaitan nanti makan makanan yang jatuh atas lantai yang tak diambil tadi? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula yang betul, yang berjalan atasnya jumhur ulama. Jumhur ulama maksud apa tuan? Majoriti ulama. Kata apa? Sama ada ulama itu salaf ataupun ulama khalaf, daripada kalangan ulama muhaddisin, ulama hadis, ataupun ulama fuqaha, ahli fiqh, ataupun mutakallimin, ulama ahli kalam, semua sepakat bahawasanya hadis yang terang-terang, yang seumpama menyebutkan syaitan itu makan, yakni ditanggungkan akan dia sebagai zahir hadis itu. Semua ulama salaf dan khalaf, ulama hadis, ulama fiqh, ulama mutakallimin, jumhur ulama mengatakan hadis kata syaitan makan, maka syaitan makan. Khalas. Jadi kalau orang tanya syaitan ni makan ke? Hadis kata syaitan makan. Semua ulama kata kami setuju bahawa syaitan makan macam mana manusia makan. Begitu. Dan sesungguhnya syaitan itu makan dengan sebenarnya. Dia kata syaitan ni makan betul ya? Ambil bola mulut, makan betul ya? Syaitan ni. Dia kata. Kerana akal tidak mengatakan mustahil. Otak kita tak ada masalah dengan nak menerima kata syaitan makan. Tak ada masalah.